A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey guys, selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Alright, kali ini kita bertemu lagi untuk video kali ini di mana aku sebagai storyteller korang yang akan menghiburkan korang dengan segala perkongsian dan juga kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Okey, terima kasih kepada semua penonton kerana korang sudi untuk mendengar dan menyokong channel ini sebagai pilihan platform seram korang. Okey, sebelum aku nak mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ini geng, sebagai tanda sokongan korang. Thank you so much kepada sesiapa yang dah subscribe. Pada sesiapa yang berminat untuk share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email je pada ruangan description yang aku dah sediakan kat bawah. InsyaAllah aku akan sampaikan cerita korang sebaik mungkin. Ok, tanpa buang masa, jom kita dengarkan the next story. Let's go. Ok, kita mulakan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ok, kali ni ada dua kisah yang nak aku ceritakan dekat korang. Alright, kisah pertama yang nak aku kongsikan kali ini adalah tersesat solat di bilik jenazah. Ok, pengalaman ni dari seorang ustazah yang aku namakan sebagai Hidayah. Hidayah ni kata kejadian ni terjadi pada tahun 2009. Hidayah tak ingat tarikh dia, tapi katanya hari tu adalah hari Ahad lah. Dan pada masa tu, Hidayah bertugas mengajar di sekolah tahfiz. Sebabkan hari Ahad tu tak ada kelas, so Hidayah ni dia ajak dia punya beberapa student dia untuk melawat rumah salah seorang student ni juga yang tak beberapa sihat, katanya keracunan makanan. Okay, katanya dekat kawasan rumah pelajar dia ni, dekat area quarters tau, dekat kawasan hospital. Jadi Hidayah ni cakap waktu ni dia pergi seramai 4 orang. Yang pergi waktu tu Hidayah, Alif, Izul dan Sawi. Ketika tu masa dia sampai rumah pelajar dia tu, waktu tu dah penghujung waktu Zuhur tu. Maksudnya dekat-dekat jam 4.30 petang lah. Jadi sebab Hidayah ni kata dia nak solat Zuhur, tapi tak selesa lah nak solat dekat rumah student ni tu. Takut macam mengganggu pula. Sebab katanya niat nak datang menjenguk kejap aja. Dah lah Hidayah ni kata dia ni pula perempuan kan. Jadi dia ni tak nak menyusahkan keluarga pelajar dia yang sakit tu. Bagi Hidayah, dia rasa benda tu macam tak beradab pula kalau tiba-tiba nak semayang kat situ. So Hidayah ni dia decide sebelum nak jenguk pelajar dia tu, Hidayah ni ajaklah student-student Hidayah ni pergi semayang kat tempat lain. Macam contohnya student tu Alif, Izu dan Sawi, diajak untuk solat dekat area-area surau yang berdekatan. Dan student-student dia ni kata memang adalah surau berdekatan rumah quarters tu. Jadi Hidayah dengar pun tersenyum lah. Alang-alang dia kata nak pergi solat, bolehlah nak tengok-tengok kawasan tu kan. Jadi masa tiba je dekat kawasan surau, Hidayah ni tanya dekat student dia yang nama Sawi ni lah, Sawi, tempat solat perempuan dekat sebelah mana So Sawi ni jawab, saya pun tak tahulah kak. Lama sangat dah saya tak datang dekat surau ni. Banyak sangat dah berubah. Sawi ni cakap. Sebenarnya nak beritahu yang Hidayah ni, dia suka kalau student ni panggil dia ni akak aja. Sebab dia kata yang student-student ni dia takut kalau dia rasa kekok, so dia minta panggil akak sahajalah. Lagipun sebenarnya student tahfiz dia ni muda-muda lagi, dalam lingkungan 10 ke 14 tahun je baru. Dan Hidayah di sendiri pun baru umur dalam 21 tahun je waktu tu. Ok, so berbalik pada cerita, Sawi ni katakan dia tak berapa pasti kat mana surau tu. Lepas tu student Hidayah ni yang Izul ni pun ada cakap, oh kak, kat sana tu kot, tengok tu, saya nampak macam ada banyak kain telekung, situlah kot suraunya. Dia tunjuk-tunjuk kan, dia macam dekat sebelah kiri surau tu ada telekung-telekung yang agak banyak. Jadi bila Hidayah ni bila dengar je yang Izul ni tunjuk dekat arah kawasan yang banyak kain telekung tu kan, so Hidayah ni dia memang tak fikir apa lah.
dia terus pergi cepat-cepat ke arah yang ditunjukkan oleh Izul tu tadi. Yelah, dia kata takut terlepas Zohor pula nanti. Kelang kabut lah dia masuk dekat kawasan yang dikatakan oleh Izul tu surau tu. Jadi bila Hidayah ni sampai je dekat tempat tu, tiba-tiba bulu roma Hidayah ni waktu tu rasa macam tak semena-mena, meremang geng. Masa tu Hidayah kata betul-betul pelik tau. Hidayah ni cakap dalam hati, kenapa tempat ni macam tak terurus ni? Ni surau ke apa ni? So Hidayah ni tengoklah kawasan sekeliling surau kan, yang dekat surau tu. Tapi dia cakap, ni betul dah surau ni, confirm lah. Sebab dia kata dekat kawasan tu dia nampak macam ada kawasan orang yang boleh mengaji. Sebab Hidayah kata nampak ada rehal. Okey. Bagi sesiapa yang tak tahu rehal tu apa, rehal ni biasanya tempat orang letak macam alas untuk lapik kitab Al-Quran ke Mukadam tu kan. Boleh google apa bentuk dia macam mana. So Hidayah ni pun istighfar je lah. So dia kata tak apalah. So dia pun terus pergi ke tempat berwuduk. Kata dah lambat dah ni. Dan masa dia nak berwuduk tu, sekali lagi bulu tengkuk Hidayah ni rasa meremang lagi tau. Jadi Hidayah ni terus pusing belakang, tengok tak ada apa-apa yang pelik. Terus Hidayah ni ambil wuduk lah dengan kelang kabut ni. Tambah pula hati dia waktu tu dah jadi macam tak tenang tau. Jadi settle je dia ambil wuduk, Hidayah ni terus pergi ke tempat kain telekung. Tapi Hidayah ni macam terkejut tau. Bila dia tengok kain telekung ni semua bersepah-sepah. So Hidayah ni macam membebel sendiri lah. Budak-budak ni semayang sini dah solat, tak reti nak lipat balik. So lepas settle Hidayah ni selesai pakai tudung, Hidayah ni pun solat. Tapi dia rasa masih tak tenteram tau. Tak tahulah kenapa dengan kain telekung ni pula yang macam senting yang pendek tau. So Hidayah waktu tu, dia sebelum tu dia cuba-cuba carilah arah kiblat. Masa tu dia kata memang dia fikirlah kenapa telekung tu pendek ke apa, dia dah tak fikir lah. Sebab Hidayah fikir kemungkinan lah tu telekung kanak-kanak. Jadi Hidayah intai tempat solat lelaki untuk pastikan arah kiblat. Okay, setelah dia betul-betul pasti arah kiblat, Hidayah pun mulalah untuk solat. Dari rakaat pertama Hidayah ni solat, hati Hidayah ni betul-betul tak tenteram tu. Masa tu Allah je lah yang tahu betapa Hidayah ni rasa takut sangat. Dia pun tak tahu kenapa geng. Solat dia yang sepatutnya 4 rakaat jadi last 2 rakaat aja. Baru 2 rakaat terus dia stop solat dia. Dia buka telekung, dia rasa macam nak keluar lah dari tempat tu. Dalam hati ni dia kata, tak boleh jadi ni. Biarlah aku solat kat rumah lah nanti, qada je. Macam mana kalau nak solat dengan hati yang macam ni kan, dia kata. Tapi geng, masa Hidayah ni nak lipat-lipat lah telekung tu, dia perasan kat satu kawasan sudut tu macam ada seorang perempuan tau. Dia ni bertelekung juga, tapi macam baru nak solat. Dia nampak yang perempuan ni muka macam tak berapa jelas lah, tapi macam nampak pucat. Tangan dia kan pucat. Tapi yang buat Hidayah ni terkejut, yang perempuan tu yang baru nak solat tu, tiba-tiba dia terus buat gerakan sujud tau. Tak ada angkat takbir pun, terus sujud. So Hidayah ni terkejut lah, ini perempuan ni salah macam solat ni. Hidayah kata dalam hati. Tapi elok je Hidayah cakap je dalam hati tu, tiba-tiba benda tu terus pandang tau Hidayah dalam keadaan sujud tu. Dia toleh ke arah Hidayah. So punyalah Hidayah dia terkejut yang dia nampak sebenarnya perempuan tu tak ada muka. Hidayah bila nampak dia menjerit Allahu Akbar, punyalah dia takut dia waktu tu. Kelang kabut dia kemas barang dia, terus lari keluar dari tempat tu. Ya Allah, apa tu, ya Allah, subhanallah. Tak cukup tanah lah, Hidayah ni kata dia lari keluar surau tu, dan dia cuba nak cari student-student dia ni balik lah. Dan tak berapa lama masa Hidayah ni tunggu dekat kawasan surau tu, barulah Hidayah ni nampak Izul, Sawi dan juga Alif ni yang baru settle solat. Cuma waktu ni Hidayah dia buat relax lah, buat macam tak ada apa yang jadi. So Izul ni dia nampak Hidayah, dia tanya, cepatnya tak solat,
Hidayah dia tak cakap apa, dia senyap je, terus berjalan keluar sekali dengan student ni lah. Dalam hati Hidayah ni cakap dia nak keluar je cepat-cepat dari kawasan surau ni. Jadi setelah hampir dalam 5 meter lah ke depan surau tu, Hidayah ni barulah dia buka cerita. Izul, tadi akak solat 2 rakaat je. Izul ni bila dengar, apa akak ni? Kami dah siap qada Zuhur tau. Hidayah ni jawab, bukan, hati akak tak sedap tadi. Akak rasa lain macam sangat. Dan akak rasa macam ada something tadi. Sebab tu akak lari keluar dari surau perempuan tu. Tapi Hidayah ni dia tak cerita lah yang dia kata dia nampak perempuan tak ada muka tu. Sebab dia tak nak takutkan student-student dia. Maklumlah yang student ini semua budak-budak je lagi. So bila salah satu student ni yang sawi ni, dia cakap, kak, akak tadi solat kat mana? Saya tak nampak pun akak solat kat surau perempuan tadi. Hidayah ni dengar, berderau lah. Lah, akak solat kat tempat Izul tunjuk tadi, yang kata ada telekong tu. Sawi ni pun balas, saya lupa nak panggil akak tadi. Surau perempuan dekat belakang kami je kak. Ingat, akak tahu, bukan yang tadi kak. So terus berubah muka Hidayah bila dengar. Nampaklah perubahan muka tu, pucat lah. So Izul dengan Alif ni dengar macam dia orang macam dah faham something lah. Jadi student-student ni terus ajak Hidayah pergi balik kat surau tu tadi, nak tengok tempat apa tu. Tapi Hidayah mula-mula kata dia tak nak pergi. Tapi sebab dia kata Izul ni beria sangat nak tengok tempat apa yang Hidayah solat tadi. So Hidayah pun ikutkan je lah, pergi ke tempat tu balik. Walaupun dalam hati dia kata dah menggelupur dah, tak nak pergi. Jadi diorang ni pun sampailah dekat tempat Hidayah yang solat tadi. Jadi Izul ni bila sampai dia terus masuk pergi tengok. Izul ni keluar, jeling kepala dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Akak, ini bukan surau kak. Akak, tempat akak solat ni tadi tempat menguruskan jenazah kak. Bila dengar Izul cakap macam tu, memang lemah longlai badan Hidayah. Rupanya tempat Hidayah yang dia ambil wuduk tadi sebenarnya bukan tempat ambil wuduk, tempat untuk mandikan jenazah. Telekung yang Hidayah pakai tu pula sebenarnya bukan kain telekung. Benda tu kain kapan yang digunakan untuk balut badan jenazah. Hanya Allah je yang tahu perasaan Hidayah tu. Yang dia kata waktu tu punyalah takut kan. Dan dia rasa macam nak pitam waktu tu. Patutlah sebenarnya Hidayah ni kata yang dia nampak tadi tu sebenarnya bukan orang. Memang confirm bukan orang. Dia kata mungkin benda tu makhluk halus saja yang nak cuba-cuba menyakat Hidayah. So itu adalah cerita pertama yang disampaikan oleh seseorang yang aku namakan sebagai Hidayah. Okey, kisah yang kedua ni pula adalah perkongsian dari seorang lelaki yang aku letakkan nama sebagai Pak Ayub. Okey, kisah Pak Ayub ni sebenarnya mengenai pengalaman seram dia masa dia jadi pemandu band jenazah dululah. Tapi sekarang ni Pak Ayub ni kata dia ni dah pencen. Jadi dia kata dia ni banyak menghabiskan masa sisa-sisa umur dia ni dekat masjid ajalah. Katanya nak mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasalah kan, bila umur kita ni dah meningkat tua, lepas tu dia kata dia banyaklah juga meluangkan masa, spend time, orang kata masa berkualiti dia dengan keluarga dia. Itu Pak Ayub yang sekarang. Okey, tapi nak diceritakan kisah ini, kisah dia yang dulu, kisah Pak Ayub yang dia kata dah lama dah, sekitar tahun 91 dulu. Memang waktu ni dia kata memang masa muda dia ni memang banyak menghabiskan diri atas jalan raya je geng. Sebabnya dia ni selalu menghantar jenazah-jenazah dari hospital ke tempat waris jenazah tu lah untuk proses pengkebumian. Okey, nak dijadikan cerita, tengah hari tu Pak Ayub ni dia diminta oleh pihak hospital untuk menghantar satu jenazah seorang wanita lah, usia awal 30-an macam tu.
Katanya nak dihantar ke kampung kelahiran dia dekat sekitar air tawar Perak. Perjalanan Pak Ayub ni kali ni dia kata ditemani oleh salah seorang sahabat dia lah, yang ini aku namakan sebagai Azli lah. Azli ni dia berkhidmat sebagai pembantu perubatan ke hospital tu lah. Dan dia ditugaskan untuk ikut Pak Ayub waktu ni. Mengikut cerita yang Pak Ayub dengar lah, jenazah yang dia nak bawa ni sebenarnya dah tersimpan hampir 2 minggu lamanya dekat minit mayat tu. Sebab dia kata ada beberapa isu lah, pertikaian antara beberapa pihak tentang status si mati ni, yang diorang kata agak mengelirukan. Cerita dia macam ni, melalui sumber yang Pak Ayub dengar lah. Si mati ni ataupun arwah ni yang meninggal dunia ni mati akibat mengambil dadah secara berlebihan ataupun overdose kat rumah sewa dia di Kuala Lumpur. Sebelum tu arwah ni dikatakan dia tengah berparti, parti-parti kan dengan member dia, tapi disebabkan terlampau banyak sangat ambil bahan-bahan terlarang ni, last kali kawan-kawan yang nampak arwah ni dilihat dah tak sedarkan diri. Jadi arwah ni dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Tapi malangnya arwah ni dia menemui ajalnya masa dalam perjalanan ke hospital. Dan masa diorang buat postmortem tu lah, pihak hospital buat postmortem tu, ataupun kita panggil bedah siasat, doktor kat situ cakap yang dia ada beritahu macam ada beberapa lukisan tatu lah yang banyak dekat anggota badan jenazah ni. Jadi pihak hospital ni try untuk kontak keluarga arwah yang dekat kampung ni untuk maklumkan berita tersebut. Kira nak beritahu lah, dan beritahu suruh keluarga arwah ni datang ke hospital untuk buat mengenal pasti jenazah arwah. Pak Ayub ni kata memang betul, setelah mak ayah arwah ni datang ke hospital untuk sesi pengecaman, diorang pun sahkanlah jenazah tu memang merupakan jenazah anak diorang ni. Tapi itu yang masalahnya, pihak hospital ni kena postpone dulu, kena tangguh dulu proses untuk bawa pulang jenazah tu. Sebab dia kata ada beberapa perkara lain yang perlu diorang siasat. Terutamanya bila diorang kata yang jenazah ni tinggal dengan kawan-kawan dia yang bukan beragama Islam. Jadi pihak hospital ni macam confused lah, dan keluarga ni pun agak confused, bimbang kalau arwah ni takut kalau ada tukar status agama dia. Tak tahulah tukar ke macam mana. Jadi sebab itulah jenazah arwah ni terpaksa ditahan selama 2 minggu kan, disebabkan isu status agama arwah ni. Dan akhirnya dah settle, barulah dibenarkan mayat ni, jenazah ni, untuk dibawa balik untuk urusan pengkebumian. Dipendekkan cerita, Pak Ayub ni pun pandulah kenderaan jenazah dia ni. Waktu tu dia kata petang tu macam kebiasaan yang biasa dia buat sebelum ni lah. Dia driving, buat benda biasa untuk bawa jenazah ni. Dan Pak Ayub ni kata walaupun perjalanan dia agak jauh, memang dia kata dah menjadi asam garam lah dalam kehidupan Pak Ayub ni sejak dia ditugaskan untuk memandu van jenazah. Dia kata dah macam-macam ceruk rantau dah Pak Ayub ni pergi. Dia kata pergi ke utara dah, selatan pun dah, pantai timur pun dah. Lagipun kebiasaannya setiap perjalanan Pak Ayub ni akan ditemani oleh sahabat baik Pak Ayub ni lah. So nama kawan Pak Ayub ni yang aku panggil sebagai Azli tadi. Jadi bila dah berdua, Pak Ayub ni kata perjalanan diorang ni akan mengurangkanlah perasaan macam rasa takut ke, hilanglah rasa bosan ke, ataupun perasaan mengantuk. Sebab Pak Ayub ni kata kawan dia yang si Azli ni memang pandai berceloteh. Ada je topik perbualan dia sampai kan kadang-kadang diorang ni terlupa yang sebenarnya ada jenazah yang duduk bersama-sama kat belakang diorang ni.
Jadi kebiasaannya memang masa dalam perjalanan Pak Ayub akan memasang alunan ayat-ayat Al-Quran dalam kenderaan ni lah, sambil berbual-bual kosong dengan kawan dia yang nama Azli tu. Jadi dia kata waktu tu walaupun jam baru menunjukkan 4 petang, tapi dia kata langit kat luar tu nampak hitam pekat tau. Dia kata kilat dan petir memang dah sambung menyambung dah. And then Pak Ayub ni cerita dia orang nampak lebih kurang macam 200 meter dekat depan tu dah nampak jelas dah yang hujan dah turun dengan selebat-lebatnya. Memang kau-kau lah hujan lebatnya tu. Jadi Pak Ayub pun dia kata dia pasanglah siren, kan ada siren kat atas kan, dia pegang dan dia bawa steering tu pengang kemas-kemas. Hujan kot, mesti kena bawa lah sebab dia takut kan kalau ada apa-apa benda yang buruk akan berlaku. Jadi Pak Ayub ni kata dengan bacaan bismillah dulu, nak tak nak dia kata terpaksalah diorang ni merempuh hujan lebat tersebut. Waktu ni memang nampak lah yang Azli ni bila nampak hujan lebat ni, dia cuma membatukan diri je, sambil mata dia pandang tepat ke arah jalan raya dekat depan. Katanya biasalah, sebab nak pastikan yang Pak Ayub ni fokus dengan pemanduan. Jadi Azli ni tak naklah kacau dengan sembang benda yang bukan-bukan pula. Bagi diorang ni, bagi aku diorang ni profesional lah. Time nak sembang. Tapi bila nampak benda serius, dia orang akan jadikan benda tu sebagai sesuatu yang serius. So dia orang akan fokus lah. Tambahan pula, bila kata dah terlalu lebat ni, pandangan kat hadapan diorang ni confirm lah macam terbatas kan. Okey, jadi tengah diorang berdua ni duk tekun tengok jalan kat depan tu, tiba-tiba Pak Ayub ni kata diorang macam kedengaran ada bunyi gegaran yang cukup kuat tau. Bunyi tu macam dari arah belakang van diorang. Kemudian Pak Ayub ni rasa kenderaan yang Pak Ayub pandu ni seolah-olah macam digoncang dengan kuat oleh sesuatu tau, tengah bawa ni. Macam tu bunyi sampai kan tubuh Pak Ayub dengan Azli ni boleh terhuyung hayang, kejap ke kiri, kejap ke kanan, terhuyung hayang. Kata kuat sangat tau bunyi dia. Azli waktu ni memang dia duduk pandang lah Pak Ayub ni tu. Katanya memang nampak muka si Azli ni memang dah bertukar pucat, macam tak ada darah je waktu tu. Hilang laki, hilang jantan waktu tu. Tapi Pak Ayub ni dia tak cakap apa-apa lah. Cuma yang dia kata yang memang waktu tu dia dah pegang steering ni betul-betul kemas ni. Dia dah takut juga. Dia pun sebenarnya takut juga. Yelah, takut kenderaan yang Pak Ayub pandu ni kalau boleh hilang kawalan pula, itu yang bahaya. Jadi Azli waktu ni bila dengar bunyi tu kan, bunyi kuat tu, dia terus tanya, "Bang, kenapa pula dengan van kita ni bang? Bang, asal lah? Tiba-tiba je goncang, lepas tu terhuyung hayang pula macam ni. Tayar pecah ke bang?" Itu Azli ni ditanya kat Pak Ayub ni lah. Jadi Pak Ayub ni pun dia balas lah, tak adalah. Kalau tayar pecah mesti ada bunyi. Lepas tu pula mesti kenderaan ni tak akan balance kan. Dia kata mungkin sebab banyak terlanggar air takung dekat jalan kot. Pak Ayub jawab lah. Sebenarnya Pak Ayub jawab macam tu cuma nak meredakan perasaan takut diorang ni aja. Sebenarnya diorang dah tahu dah benda apa tu. Jadi Azli pun dia cuma angguk-angguk kepala je lah, macam tanda dia faham. Tapi Pak Ayub ni cakap dari riak muka yang Pak Ayub nampak ni, dia tahu yang Azli ni tak puas hati dengan jawapan Pak Ayub sebenarnya. Jadi nak pendekkan cerita lagi, Pak Ayub pun teruslah pandang jalan raya kat depan tu. Dan waktu ni dikatakan hujan kat luar makin gila lah. Seolah-olah dia kata macam tak ada tanda-tanda nak berhenti pun dalam waktu terdekat ni. Memang dikatakan macam lain macam betul lah hujan waktu tu. Memang dia kata tak pernah dia jumpa selebat-lebatnya. Pelik sangat. Pak Ayub ni cakap waktu tu suasana dalam van ni terus sunyi. Daripada bunyi kuat-kuat kan, bunyi macam kena gegar, terus sunyi. Dua-dua tak cakap apa-apa pun, senyap je.
sepatah pun tak cakap. Yelah, dah seram kot waktu tu. Tiba-tiba Pak Ayub ni perasan tau, seolah-olah macam ada sesuatu objek yang mengganggu dan menghalang pandangan Pak Ayub ni untuk tengok cermin kat depan dia ni. Sebab dia kata dia nampak ada something dekat side mirror ni, dia nampak ada sesuatu yang halang. Maksudnya dekat side mirror, side mirror tu nampak macam ada something dekat belakang. Boleh faham kan? Okey, Pak Ayub waktu ni dah mula rasa berdebar-debar lah, dan dia rasa tak sedap hati. Tapi Pak Ayub ni kata dia cuba nak kuatkan semangat dan dia cuba nak memberanikan diri lah, toleh ke belakang. Dia nak tengok lah juga apa benda tu sebenarnya yang menghalang pandangan dia dekat side mirror ni. Dia dah nampak something lah ni. Jadi geng, bila Pak Ayub ni dia toleh je dekat belakang tu, katanya memang dia terkejut lah Pak Ayub. Bila Pak Ayub ni dia nampak macam ada satu lembaga tau, berpakaian putih, tengah duduk sambil kepala dia ni tunduk dekat sisi keranda. Dia macam duduk macam tu lah, duduk macam tu. Dia kata seolah-olah macam benda tu tengah bertafakur atas pemergian jenazah. Jadi jantung Pak Ayub waktu ni memang dia rasa macam nak meletup tau. Kata dia bunyi jantung duk-dak, 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 duk-dak. Dah takut kan. Oh benda ni, benda putih, ya Allah. Dan hati Allahu Akbar. Benda apa pula lah kat belakang tu, subhanallah, ya Allah. Oh benda ni. Pak Ayub ni cakap dalam hati lah. Tapi geng, Pak Ayub ni dalam tengah takut-takut ni, dia boleh cuba nak tengok lagi kat belakang untuk kali kedua. Sebab dia kata dia nak pastikan apa benda yang dia nampak ni. Dan dia takut benda tu khayalan. Sebab tu dia nak pandang, nak confirmkan lah benda apa tu sebenarnya. Masa Pak Ayub tu toleh je untuk kali yang kedua, Pak Ayub kata memang sah. Dia kata memang sah benda tu lembaga. Lembaga tu masih ada dekat belakang. Jadi Pak Ayub waktu tu dia kata dia buat tenang, sambil mulut dia memang tak berhenti-henti baca ayat suci Al-Quran lah, nak tenangkan diri. Tapi Pak Ayub kata waktu ni memang muka dah berpeluh gila-gila, sampai basah lah baju yang dia pakai tu. Jadi Azli yang perasan dengan sikap Pak Ayub ni, waktu tu dia tengok je lah Pak Ayub ni dengan 1000 persoalan. Sebab dia perasan yang Pak Ayub ni bila tengok 2 kali kat belakang kan, dia pun teringin nak tahu. Jadi tanpa fikir panjang, Azli ni pun terus toleh dekat belakang. Dia pun nak tengok, nak melihat sendiri apa yang Pak Ayub nampak sebentar tadi. Dan sebaik je Azli ni pandang kat belakang, mata si Azli ni terus terbeliak tau, seolah-olah macam dia tak percaya dengan apa yang dia lihat dekat belakang tu. Azli ni pun cakap, "Ya Allah bang, apa tu bang? Apa tu? Ya Allah bang." Azli waktu tu suara dah memang ketar-ketar. Dia dah takut dah, dia nampak benda dekat belakang ni. Dan baru diorang ni perasan yang rupa-rupanya yang dia dengar bunyi orang menangis tu sebenarnya adalah mayat tu sendiri geng. Sebab apa tahu? Apa yang diorang ni nampak, mayat tu sebenarnya dah bangun terduduk, tapi ada dekat luar sebelah keranda tu, sambil duk mengeluarkan suara macam menangis tau. Sebenarnya di lembaga tu rupa-rupanya mayat yang dalam tu, jenazah tu, cuma muka dia waktu ni tak berapa jelas, dan kata tak berani dia nak pandang lebih-lebih. Pak Ayub ni sendiri dia akuilah yang dia sendiri pun dah memang takut gila dah waktu tu. Kaki Pak Ayub waktu ni sampai menggigil dan menggeletar kau-kau waktu tu. Terutama sekali masa nak tekan pedal minyak ni. Kaki dia macam dah keras, tak boleh nak tekan apa dah. Dia macam tu je tekan, dah tak boleh nak buat apa. Namun bagi dia sebagai orang yang dah diberi amanah dan kepercayaan untuk menggalas tugas sebagai pemandu jenazah ni, Pak Ayub ni cuba juga untuk bersikap tenang.
So dia kena macam mana, kena buat cool je. Kalau dia takut, Azli ni akan jadi lagi tak tentu arah. Pak Ayub tak nak benda ni jadi lagi kelang kabut. Silap hari bulan, van yang Pak Ayub bawa ni boleh hilang kawalan dan boleh akibatkan kemalangan. So Pak Ayub ni cakap dekat Azli ni lah, Li, kau baca je apa-apa yang kau tahu, kau baca je, InsyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku. Ini semua kerja syaitan tau, dia nak takut-takutkan kita. Jawab Pak Ayub ni lah, dia nak tenangkan keadaan ni, cuba nak tenangkan si Azli yang dah mengeletar takut sangat-sangat. Jadi Pak Ayub ni nampaklah mula Azli ni terkumat-kumit, terkumat kamit, aku macam mana nak sebut lah, membaca sesuatu lah. Pak Ayub ni sendiri tak tahu surah apa yang dia baca. Sebab katanya bunyi hujan lebat tu memang dah lah dengan kuat je, dengan kena van atas bumbung tu, memang pendengaran Pak Ayub ni agak terbatas dah waktu tu. Jadi tengah Pak Ayub dengan Azli ni cuba melawan rasa takut tu, tiba-tiba Pak Ayub terdengar mayat yang kat belakang tu dia berhaming pula, geng. Tahu tak haming macam mana? Kata Pak Ayub, haming ni dia mendayu-dayu je, macam sedih sangat bunyi dia. Katanya seolah-olah macam sengaja benda tu dia lagukan. Lagu tu lah, macam melagukan dia punya humming tu. Dan Pak Ayub ni kata bunyi dia sebiji macam humming. Tahu tak cerita lagu Pontianak Harum Sundal Malam? Macam tu lah bunyi dia. Macam ni mana ya? Macam tu lah. Aku pun dah seram tu buat macam tu. Aku tak nak cakap banyak-banyak. Seram juga aku buat. Okey, bulu tengkuk Pak Ayub waktu ni memang dah meremang ni. Aku yang cerita ni pun dah meremang gila ni. Demi Allah, Pak Ayub cakap dia kata dia tak pernah diuji sampai macam tu sekali. Sebab dia kata memang terang-terang dia nampak benda tu, macam nampak sedih sangat pun ada. Tak tahu nak dikata lah benda tu. Dan dia nampak Azli ni pula makin tak keruan lah bila benda tu dah humming, buat bunyi macam tu kan. Tadi mula-mula nangis, itu buat humming pula. Dia pandang Pak Ayub ni seolah-olah minta pandangan lah apa yang nak buat waktu tu. Muka Azli ni dah pucat lesi. Kata Pak Ayub kalau ditoreh dengan muka dia kena toreh, darah memang tak keluar dah. Pak Ayub kata, sabar Li, sabar. Ingat Allah. Kena tahu ini semua kerja syaitan ni. Kau kuatkan semangat, kau baca je apa yang kau tahu. Tak apa, kau baca je. Di Pak Ayub ni sedaya upaya cuba nak bagi kata-kata semangat dekat Azli ni. Suara tangisan campur humming ni katanya berlarutan hampir 10 minit lamanya. Kau bayang kan, benda tu macam mayat tu yang terduduk tu boleh buat humming bunyi macam Pontianak Harum Sundal Malam tu. Jadi Pak Ayub ni dia kata dia cekalkan hati, kuatkan semangat untuk pandu juga band tu sampai ke rumah waris dia ni. Bunyi tu katanya 10 minit je kan, tapi bagi dia macam 2-3 jam lama dia. Kalau kau dah takut, memang kau akan rasa benda tu lama. Serius betul, tak tipu. Dan kata tak berapa lama hujan kat luar pun makin reda dan sikit-sikit berhenti. Dan Pak Ayub pun perasan lah jalan dekat depan tu, Pak Ayub tu nampak lah yang keadaan dah start terang balik. Dan dia nampak Azli ni masih lagi rancak baca ayat Quran. Dan itulah makin lama terancak pula. Kata Pak Ayub bila dah sampai je kawasan yang terang tu, suara tangisan yang mendayu-dayu tu dari mayat kat belakang kenderaan tu makin lama tak kedengaran dah, hilang. Pak Ayub sekali lagi cuba nak pusing ke belakang nak tengok. Dan bila dia pandang je, sak, mayat yang dia kata nampak tu memang dah tak ada kan. Kosong. Macam tak ada apa-apa berlaku, macam mula-mula dia orang datang tadi. Pak Ayub cakap, dia punya lega. Main lagi dia tu lega betul. Jadi Pak Ayub cuba bagi lampu kecemasan dan berhenti kat tepi jalan raya tu. Sebab apa? Dia kata dia nak berhenti. Katanya dia nak confirmkan apa yang diorang nampak betul-betul mayat ke, atau ke sebab
dia pelik macam mana mayat tu tiba-tiba boleh terduduk kat tepi keranda tu pula. Tu yang dia nak confirm balik, nak pergi tengok balik kat belakang. Dia nak keluar, nak pergi tengok. So bila dorang berdua ni cuba check balik, memang sah yang mayat tu sebenarnya elok di dalam keranda tu, tak ada apa-apa. Mayat tu langsung tak berusik, masih dalam keadaan yang macam mana dorang bawa tadi, macam tak ada apa-apa pun. So sebenarnya apa yang dorang nampak tadi tu, apa dia korang rasa? Pak Ayub ni cakap dia sendiri pun tak tahu apa benda yang ganggu dorang waktu tu. Mungkin lah Pak Ayub ni kata mungkin ada sesuatu yang cuba nak ambil kesempatan lah, atau sekadar nak bergurau-gurau dengan dorang waktu tu. Yelah, kadang-kadang bila kita lalu dekat sebuah kawasan, mungkin dia tertarik dengan mayat yang ada dalam van tu ke, siapa tahu, betul tak? Dan Pak Ayub ni cerita lagi, jenazah ni pun akhirnya selamatlah sampai, dan Alhamdulillah akhirnya dipulangkan semula kepada keluarga arwah tu untuk urusan pengkebumian. Okay, bagi aku lah geng, hati Pak Ayub ni betul-betul kuat tau. Sebab kalau siapa-siapa je yang tak kuat iman, kemungkinan boleh kemalangan kot. Kalau kena sakat macam tu, yelah, nampak mayat bangun kot. So itu dia pengalaman kisah seram dari Pak Ayub masa dia jadi driver van jenazah tu. Itu adalah kisah yang kedua tamat. Okay, macam mana? Dua kisah yang aku dah ceritakan sebentar tadi, aku sepanjang cerita ni. So aku harap korang berpuas hati lah. Okay, kalau korang rasa korang nak share cerita korang juga, boleh email dekat description yang aku dah letak dekat bawah. Okay, lepas ni korang nak aku ceritakan apa lagi cerita, nanti boleh komen juga dekat bawah. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright, bye bye.